Di Madinah ada banyak majlis ilmu. Antara majlis ilmu yang terkenal adalah majlis ilmu Imam Malik ibn Anas. Apabila Imam Malik ibn Anas nak mulakan pengajian dia, maka dia akan berada di tengah-tengah, memakai pakaian yang mewah, mengenakan wangi-wangian, meletakkan imamatahu, wada'a imamatahu, memakai serbannya, dan kemudian meletakkan ridaknya, dan kemudian barulah dimulakan dengan penuh ketenangan majlis pengajian Imam Malik. Dan imam-imam ketika itu di Madinah Al-Munawwarah, mereka tak baca kitab, mereka tak baca, orang lain yang akan membaca. Zaman tu apabila orang yang baca kitab tu akan dipanggil sebagai habib. Habib apa zaman tu lah. Habib nama sekian-sekian, maksudnya yang tu adalah muqri' kepada Imam Malik. Dia yang akan baca hadis, Imam Malik akan dengar dan nangguklah mengiyakan. Kalau Habib tu salah baca, dan benda tu jarang berlaku kesalahan, sebab selalunya Habib ni orang yang sangat dah mahir. Kalau salah sikit je, pintu belakang di bilik itu akan berbunyi, iaitu teguran yang datang daripada Fatimah bintu Malik ibn Anas ibn Malik, anak perempuan Imam Malik ibn Anas yang bernama Fatimah, yang juga alim di kalangan ulama. Imam Malik ada 4 orang anak, ada Hamad, ada Yahya, ada Muhammad, ada Fatimah, dan yang bergelumang dengan ilmu adalah Yahya dan juga Fatimah sahaja. Adapun lagi baki, mereka tidak bergelumang dengan ilmu. Anak Imam Malik tidak semua bergelumang dengan ilmu, tapi ada di kalangan mereka yang ulama lah, antaranya Fatimah yang menghafal Muwatta. Fatimah bintu Malik ni Imam Malik punya anak perempuan kan. Dia yang akan tegak bila dia ketuk maksudnya salah. Ada salah baris ataupun salah nama, atau dahsyatlah mewarisi kecerdikan dan juga ilmu lah kan. Ilmu. Jadi Imam Malik akan berada dalam majlis mengenakan minyak wangi-wangian, imamah ni serban, dia ada ridak dia, ada ridak dia dan sebagainya. Sebab tu kita nak ingatkan sebahagian orang hari ni yang jahil ni, mereka mempermain-mainkan ridak. Bila kita sebut tentang ulama salaf ni, ini salafi, ini ulama salafi. Sebahagian orang-orang jahil pada hari ini mempermainkan imamah, serban yang dipakai oleh ulama-ulama Islam. Mereka mempermainkan serban dan memperli-perli ridak yang dipakai. Cuba tengok, Al-Imam Malik ibn Anas di akhir hayat dia disebat. Ini kisah sedih lah, kisah yang sedih. Orang yang dahsyat macam ni, subhanallah, orang lain hormat, orang lain takut dengan Imam Malik ni, orang takut. Tetapi di akhir hayat dia disebat sehingga tercabut yankhali' katifuhu, Arab panggil, hatta yankhali'a katifuhu wala yastati'u an ya'khudha ar-rida'u an katifihi. Dia diheret dan dibawa pusing bandar Madinah, disebat sehingga terkeluar bahu dia. Dan kata para ulama, sampai dia tak boleh nak angkat ridak daripada bahu dia. Disebutkan macam tu. Sehingga dia tak boleh nak alihkan ridak daripada bahu dia. Maksudnya itu ulama salaf kan. Itu ulama salafi, itulah pakaian dia kan, dengan imamah dia, dengan ridak dia. Dan itulah yang dia lihat para ulama lain lakukan, dan itulah pakaian yang Imam Malik tengok para ulama lain pakai. Jadi siapa yang Imam Malik lihat para ulama lain pakai adalah di kalangan tabi'in di Madinah Al-Munawwarah. Dan tabi'in, ulama-ulama tabi'in berpakaian begitu. Siapa yang mereka lihat? Tentunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kumpulan-kumpulan jahil yang menggelarkan diri mereka salafi ni, yang banyak duk perli serban yang dipakai oleh para ulama Islam, ridak yang dipakai sebahagian yang mempermain-mainkan ni,
Ada kita boleh tunjuk banyak bukti mereka mempermain, memperlekeh dan sebagainya. Hati-hati. Nah, dengan kejahilan yang kamu tak tahu itu, ini saya bagi tahu kan, itu adalah pakaian para ulama dahulu dan para ulama terdahulu di kalangan salaf, bukan yang kurun 4, 5, 6. Kurun 1, 2, 3 yang terawal, mereka berpakaian dan mereka lihat para ulama, guru-guru mereka berpakaian, iaitu di kalangan tabi'in ikut cara berpakaian ulama-ulama sahabat ataupun di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Jadi Al-Imam Malik ibn Anas dia pun mula belajar dengan guru dia yang ramai dan akhirnya menjadi ulama besar dengan kecerdikan luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam Malik. Imam Malik ibn Anas ni satu orang yang apabila baca dia tak lupa sampai akhir hayat. Ingatlah kaedah. Semua imam mujtahid dulu, kalau kita sebut Atha ibn Abi Rabah, kita sebut Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan ibn Thawri, Al-Imam Laith ibn Sa'ad, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Mana-mana nama para mujtahid ni kita sebut, mereka ini adalah pemilik akal yang sekiranya mereka memahami dan menghafal satu-satu maklumat ataupun Quran ataupun hadis, maka mereka akan menghafal dan ingatnya sampai akhir hayat, sampai mati. Ini kaedah dhabit. Nah, mereka adalah dhubbat, dhabit lah, orang yang hafalan mereka sangat kuat, termasuk Imam Malik ibn Anas yang ketika itu kali pertama pergi berjumpa dengan salah seorang ulama besar, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Jadi Imam Malik pi waktu hari raya. Hari raya ni orang pakat sibuk di rumah masing-masing, betul tak? Sama macam hari ni lah, semua pakat sibuk dengan adik-beradik masing-masing. Imam Malik kata, hari ni hari raya, di rumah Al-Imam Az-Zuhri ni mesti tak ada orang, dia pun pi. Imam Az-Zuhri kata, ada apa ni wahai Malik? Waktu tu duduk belajar lagi. Imam Malik kata nak belajar, nak ambil hadis. Maka Imam Ibn Shihab pun baca. Tapi dia baca sikit je, baca dalam 30 hadis. Sikit-sikit pun hadis arba'in jugalah kan, habis. Lepas tu Imam Ibn Shihab kata, tak apa, kamu boleh balik dah. Imam Malik Ibn Anas kata, sikit sangat. Imam Ibn Shihab kata, hafal hak tu dulu, semua aku hafal. Maka Imam Ibn Shihab kata, ulang. Maka Imam Malik pun ulang ketika itu juga. Tuan-tuan bayang, dengar, ulang waktu itu juga. Tak ada terus zaman hari ni, tak ada kan. Dua PhD pun tak boleh kan. Zaman kita hari ni kan, zaman kita lah, maksudnya jauhnya penguasaan ilmu kita. Sebab tu jangan perasan alim sangat saya dan kita semua. Tahap ilmu yang kita miliki itulah sangat, orang kata apa, sangatlah sedikit. Waktu tu presiden Islam lah, bukan presiden Islam, Imam Malik sempat hidup pada zaman Abi Ja'far Al-Mansur, kemudian pada zaman Al-Mahdi, kemudian pada zaman Harun Al-Rashid. 3 orang, tiga-tiga tu ayah, anak, cucu. Imam Malik disebabkan umur dia yang panjang, 80 lebih. Sebab ada banyak riwayat, antaranya 86 tahun. Jadi tiga zaman ni sempat. Ketiga pemimpin ni, orang panggil Amirul Mukminin ni, ketiga datang kepada Imam Malik ibn Anas. Antaranya Harun Al-Rashid mai nak mengaji dengan Imam Malik. Bertanya Imam Malik, boleh tak nak mengaji? Imam Malik kata boleh. Tuan-tuan, presiden negara mai nak belajar hadis, nak cari mana hari ni? Zaman hari ni boleh jadi semayang 5 waktu pun tak nak belajar hadis apa, kan? Wal'iyadzubillah. Hati-hati mereka yang memegang kepimpinan. Kalian yang paling banyak akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas orang yang kalian pimpin. Khalifah Harun Al-Rashid, pemerintahan dia waktu tu, saya cakap lah, 1/5 dunia waktu tu pemerintahan dia.
ataupun 1/4 dunia dia pegang waktu tu. Minta izin Imam Malik nak mengaji, boleh? Imam Malik kata esok. Esok Imam Malik pun tunggu di masjid. Harun al-Rashid pun tunggu di rumah singgah dia di Madinah, sebab istana waktu tu di Iraq kan. Di Madinah ni ada rumah singgah lah orang panggil kan. Dia pun tunggu. Rupanya dua-dua tunggu sampai ke petang. Imam Malik pun tunggu, Harun al-Rashid Harun al-Rashid pun tunggu kan. Maka bila sampai petang, Harun al-Rashid pun hantar pekerja, dia tanya Imam Malik nak main pergi Eropah. Maka jawab Al-Imam Malik dengan satu perkataan yang sangat masyhur ke dalam dunia Islam sampai hari ini. Subhanallah. Sampai hari ini. Ya Amirul Mukminin, bagi tahu kepada Amirul Mukminin, innal ilma yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu mesti didatangi, bukan dia yang pergi. Bukan ilmu tu yang pergi, mesti didatangi. Tuan-tuan, apa respon Khalifah Harun al-Rashid yang memegang 1/4 dunia ketika itu? Duit dia bukan 1 bilion tuan-tuan, bukan 10 bilion harta dia. Harun al-Rashid ni nak bang, dia punya kekayaan dan penguasaan dia waktu tu. Luas lah, sangat luas dan sangat dahsyat. Bila seorang ulama Islam kata wahai Harun al-Rashid, wahai Amirul Mukminin, dia tak panggil Harun al-Rashid. Ini kecerdikan ulama, dia panggil Amirul Mukminin Harun al-Rashid. Ada gelaran di depan tu. Innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Bila dia kata ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu pergi kepada orang yang dia nak mengaji itu. Maka Harun al-Rashid pun pergi menghadap Imam Malik ibn Anas, tapi dia duduk atas kursi. Biasa duduk atas kursi. Maka berkata Imam Malik, ya Amirul Mukminin, adraktu ahlal ilmi bi baladina. Wahai Amirul Mukminin, presiden lah, aku sempat berjumpa dengan para ulama besar Madinah. La yuhibbuna at-tawadhu'. Mereka sangat suka untuk rendah diri lil ilm, kepada ilmu. Maka bila Imam Malik cakap macam tu, Harun al-Rashid pun turun dan dia pun duduk belajar hadis daripada Imam Malik. Yakni presiden-presiden, Perdana Menteri, sultan-sultan kena tiru, kena ikut pemimpin-pemimpin Islam dulu, baru dapat ilmu, baru dapat ilmu. Kena rapat dengan para ulama, dengan para ulama.